Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ahli subuh, Farid Misbah, dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam yang mulia ni. Jangan lupa ya, malam ni malam Jumaat, share lah video ni kepada teman-teman lain. Moga-moga menjadi sebab untuk kita kembali kepada Allah, memahami tanggungjawab kita kepada Rasulullah SAW. Pandangan kita berada pada hari-hari yang awal, masih lagi pada hari yang awal daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ya, yang mulia Tengku Murni Gi Kalok Johari Rahman, yang mulia Tengku Murni, semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa tolong share video kita dengan teman-teman yang lain ya. Farah Wahidah, Ziki Aryan, Hamid Hussein, Alhamdulillah, lama tak nampak saudara Hamid Hussein. Kidemang, Nazir Saleh, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan ya. Baik, ayat yang menjadi renungan kita pada malam ni dua ayat saja daripada surah Taubah, iaitu ayat yang paling penghujung sekali, ayat ke-128 dan 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Ayat ni menjadi sebab untuk dapat perlindungan Allah. Kata Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar, satu riwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ayat yang terakhir di surah Taubah ini 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang, dia akan selamat di segala bencana, di segala musibah, di segala bala, di segala bahaya. Sebagai satu ikhtiar, di samping kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Waalaikumsalam Anissa Osman, Dang SB, Muhammad Aslam Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maizan Baba di Seremban, Fauzia Salihah. Jadi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim tu 7 kali pagi, 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau yang ni yang kita bacakan, yang dianjurkan, iaitu ayat daripada Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, baca 7 kali pagi, 7 kali petang, di samping bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard itu jadi bismillahilladzi itu hadisnya, riwayatnya lebih sahih daripada bacaan 7 kali ayat terakhir surah Taubah ini. Baik, apakah maksud ayat ini? Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buatmu. Dia maha penyantun lagi maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy singgasana yang agung. Jadi ini merupakan satu ayat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabariyah Nawala Ahmad. Ayat ini merupakan pujian untuk Nabi kita, iaitu menyatakan bahawa sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri. Yang pertama sekali, Rasulullah datang dari kalangan manusia sendiri. Yang kedua, azizun alaihi, terasa berat olehnya penderitaan kamu alami. Kemudian harisuna alaikum, dia sangat menginginkan bagi kamu keselamatan, keimanan. Kemudian raufur rahim, yang keempat rauf, iaitu penyantun, rahim, penyayang. Jadi kita telah pelajari bahawa perkataan ra'fa dengan rahman ni berbeza sebenarnya. Ra'fatun dengan rahmatun. Rahmatun ini lebih umum dibandingkan dengan ra'fa. Ra'fa itu lebih rauf, lebih bersifat satu yang bersifat sangat peribadi. Tapi kalau rahmah, dia bersifat umum. Kasih sayang itu memang ada pada seorang guru terhadap anak muridnya, untuk melihat anak murid itu berjaya. Kesian guru-guru kita musim PDPR ni kita nampak macam tak ada kerja, tapi sebenarnya gigih betul guru-guru kita. Bangun pagi-pagi, siapkan bahan, telefon anak murid kalau tak, kenapa tak muncul dalam kelas, sediakan bahan pula, ulang kaji lagi,
Kadang-kadang tiba pula musim lepas ni nak kena mengajar 2 sesi pula. Allahu Akbar, hebatnya guru-guru kita, ya. Moga Allah berkati mereka. Jadi perkataan rahmatun itu satu kasih sayang yang ada pada setiap manusia. Tapi kalau ra'fatun, dia satu kasih sayang lebih mendalam daripada rahmatun. Kerana ra'fatun itu bersifat kasih sayang yang mempunyai satu nilai silaturahim sebagai contohnya, ulul arham contohnya, kasih seorang ibu terhadap anaknya tentulah punya perbezaan dibandingkan dengan seorang guru terhadap anak muridnya. Ada batasannya. Tapi kalau kasih sayang seorang ibu untuk anaknya tiada batas, tiada tepiannya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah 5 sifat-sifat yang dikemukakan oleh Allah SWT tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah dipinjamkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Tak ada pun ayat dalam Quran yang merujuk panggilan Allah kepada Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Tak ada. Padahal Nabi-Nabi lain Allah sebut ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa. Tapi dalam konteks Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan panggil ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Cuma pada hujung surah Al-Fathu Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Itu bukan panggilan, itu penceritaan yang telah kita pelajari surah Al-Fathu yang lalu. Jadi kembali kepada pujian Allah dan juga kedudukan Rasulullah SAW yang sangat agung ni sangat penting untuk kita hayati, terutamanya kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Dan semalam saya ada cerita sedikit tentang Nabi kita SAW sebagai satu mukadimah untuk kita hayati sepanjang bulan Rabiul Awal ni, tentang perjuangan dan pengorbanan Nabi kita SAW. Baik, ini saya nak baca pula daripada karya Al-Imam Ibn Katsir berkaitan dengan Hayatu Muhammad SAW, tentang sirah Nabi kita SAW. Baik ya, Nabi kita ni merupakan penghulu anak cucu Adam, Abul Qasim Muhammad, dipanggil juga dengan nama Ahmad. Dipanggil juga dengan nama Ahmad. Lagi Al-Mahi. Al-Mahi ni maknanya maha yamhu, Al-Mahi yang menghapuskan segala kekufuran. Yang ketiga dipanggil sebagai Al-Hashir, iaitu mahsyar. Nabi akan menyebabkan manusia dikumpul di akhirat nanti, iaitu diberi kepada Nabi kita Syafa'atul Uzma, yang dengan Syafa'atul Uzma itu akan membuka tirai penghukuman di sisi Allah di akhirat, yang mana pada ketika itu manusia semua ada dalam keresahan, ketakutan. Baik ya, ini adalah Al-Hashir. Kemudian Nabi juga dipanggil dengan nama Al-Aqib. Al-Aqib ni perkataan wal aqibatu lil muttaqin. Ini nama-nama Nabi ya. Ingat baik. Nanti ada kuis, nanti tanya nama-nama Nabi. Ingat tahu. Apa tadi yang pertama? Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Aqib, dia perkataan akibat. Kalau orang Melayu ni sebut perkataan akibat macam benda-benda yang buruk, negatif. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran kalau kita perhatikan perkataan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu adalah untuk orang yang beriman, yang biasanya merujuk kepada benda-benda yang baik. Ya, tapi kita Melayu sebut perkataan akibat ni terus menjurus kepada benda-benda negatif ya. Lagi Nabi kita dipanggil juga dengan nama Al-Muqaffi. Al-Muqaffi. Al-Muqaffi ni juga sama dengan Al-Aqib, iaitu mengumpulkan manusia di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiada lagi seorang Nabi pun selepas daripada baginda sallallahu dipanggil Al-Muqaffi. Tak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi gelaran Allah untuk Nabi kita adalah Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabiur Rahmah. Kemudian dipanggil juga dengan nama Nabiut Taubah. Nabiut Taubah maknanya Nabi SAW yang telah pun menjadi syafaat untuk kita, diterima taubat kita. Bahkan telah kita belajar di surah An-Nisa yang lalu bahawa menghadirkan diri ke Masjid Nabawi itu, berdoa kepada Allah di situ, bertaubat di atas dosa-dosa, mudah-mudahan menjadi sebab pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita bukan menyembah kubur ya, tapi kita menjadikan syafaat Rasulullah SAW itu di Masjid Nabawi, berdekatan dengan Raudhah Nabi SAW, tempat untuk kita mohon kepada Allah keampunan. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama Islam. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, Al-Bukhari. Begitu juga tulisan Al-Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, bahawa kadang-kadang ada tempat-tempat yang merupakan perkuburan para salihin ini tempat mustajab doa. Kita bukan berdoa pada kubur tuan-tuan, tapi kita berdoa dengan mengambil keberkatan yang ada pada para salihin ini, walaupun selepas wafat mereka. Baik. Kemudian Nabi juga dipanggil dengan Nabiul Malhamah. Nabiul Malhamah. Apakah maksud Malhamah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi Malhamah ni berarti
pertempuran. Nabi SAW telah dibangkitkan oleh Allah SWT untuk mengajak manusia kepada keimanan dan membawa mereka untuk kembali ke pangkal jalan, dan itu dipanggil sebagai malhamah. Malhamah ni maknanya yang tugasannya adalah untuk menyadarkan manusia supaya kembali ke pangkal jalan. Ingat nama-nama Nabi kita? Mari sebut sama. Yang pertama dipanggil sebagai Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Nabiul Malhamah. Yang mulia Raja Rusdin. Ingat ini gelaran-gelaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya gelaran menandakan banyaknya keagungan dan keunggulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ada sebut Nabiul Taubah, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, Al-Muqaffi, Muqaffi mim qaf fa ya, Muqaffi. Harun Mihad, ahlan sahlan. Mas Fani Ahmad. Al-Hashir. Al-Hashir apa maksudnya? Nabi yang dengannya, dengan kemuliaannya akan berlakunya perhimpunan manusia di pada mahsyar nanti, ketika dibuka persidangan perhukuman untuk sekalian manusia. Nabi lah yang mohon kepada Allah untuk dimulakan sidang mahkamah di akhir zaman. Baik. Ayah baginda Islam adalah Abdullah, yang memiliki beberapa orang saudara lelaki, iaitu Al-Harith, Az-Zubair, Hamzah, Al-Abbas. Al-Abbas ni yang menjadi pakcik Nabi yang punya peranan besar untuk menyampaikan berita, tidak menyatakan keislamannya ketika beliau telah masuk Islam, untuk duduk memberitahu perkembangan umat kafir di Mekah kepada Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Jadi Al-Abbas. Juga pakcik Nabi bernama Abu Talib. Ni antara pakcik-pakcik Nabi SAW yang merupakan adik-beradik kepada ayahanda Nabi SAW. Kemudian selain daripada itu, saudara Abdullah adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni nama sebenarnya adalah Abdul Uzza ataupun Abdul Ka'bah. Abdul Uzza. Uzza ni maknanya salah satu Tuhan yang disembah oleh Quraisy yang telah kita pelajari sebelum ini, nama-nama Tuhan orang-orang kafir. Ataupun dipanggil juga dengan nama Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Ini nama lain daripada Abu Lahab, kerana Lahab ini adalah merujuk kepada cahaya, sinaran wajah Abu Lahab ni, seorang yang handsome. Kalau ditampil di mana-mana, maka sinaran wajahnya itu kerana kehebatannya, kacaknya, handsomenya Abu Lahab ni sampai dipanggil Abu Lahab. Kita bunyi Lahab ni macam bunyi yang tak baik, tapi sebenarnya Lahab ini berarti satu benda yang shining. Okey. Kita sedang pelajari tentang Nabi kita salam. Kita dalam bulan Rabiul Awal sebagai tanda cinta kita dan hak-hak Nabi yang kita tunaikan. Salah satu daripadanya mempelajari, mengingati kehidupan Nabi SAW, sejarah hidup Nabi SAW ini sebagai tanda cinta kepada baginda, kerana orang Melayu kata tak kenal tak cinta. Baik. Kemudian bahawa kemudian selain daripada itu ada Al-Ghaidaq, namun nama asalnya adalah Naufal, namun ada yang mengatakan bahawa nama dia adalah Hajar dan Dirar. Dan saudara perempuan iaitu makcik Nabi SAW, ini adik-adik perempuan kepada Abdullah adalah Safiyah, Atika, Arwah. Bukan arwah, arwah, ejaan arwah, alif, ra, waw, ya yang tak ada titik tu, Arwah. Arwah ni maknanya memberi minum, memberi kelegaan, menghilangkan kehausan, itu dipanggil arwah. Arwah yurwi. Kemudian Umaymah, Barra, Ummu Hakim, iaitu Al-Bayda. Mereka semua merupakan anak kepada Abdul Muttalib. Jadi kita sedang berkenalan dengan susu galur keturunan Nabi kita SAW, adik-adik lelaki yang telah kita sebutkan tadi, sekarang adik-adik perempuan. Nama asal kepada Abdul Muttalib ini adalah Syaibatul Hamd, menurut pendapat yang benar, kata Al-Imam Ibn Kathir. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Nama aslinya adalah Amr, saudara kandung kepada Abdul Muttalib. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi asal-usul kepada nasab kerabat Nabi. Saudara Hashim yang lain adalah Abdul Syams dan Naufal. Keempat saudara ini adalah daripada Abdul Manaf, iaitu saudara kandung kepada Abdul Uzza, Abdul Dar dan Abd. Ini adalah keturunan Nabi SAW untuk kita kenali, tuan-tuan. Istimewanya buku yang ada kat tangan saya ni, siap ada tunjuk silsilah keluarga Nabi sampai kepada Adnan. Tengok ni. Ni family tree Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Terbalik nanti saya publish untuk tuan-tuan tengok sampai kepada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini nampak kan? Saya bacakan untuk tuan-tuan daripada Laith, Bakar, Abdul Manaf, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, kemudian pergi kepada Ilyas pergi ke Mudar pergi pada Nazar pergi pada Mu'az pergi pada Adnan.
sampailah kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ni adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu keturunan Nabi kita. Tak ada seorang pun daripada datuk moyang Nabi SAW terlibat dengan perkara-perkara yang dipanggil sebagai safah, iaitu terlibat dengan perkara-perkara zina. Walaupun sebelum daripada Nabi kita SAW lagi, orang Arab seperti yang telah kita pelajari adalah satu bangsa yang sangat menjaga nasab mereka, ya. Jadi seperti mana yang Nabi sendiri telah jelaskan, innallaha akhtara Kinana min waladi Ismail, thumma akhtara min Kinana Quraisyan, thumma akhtara min Quraisyin Bani Hashim, thumma akhtarani min Bani Hashim. Allah telah milih Kinana daripada anak Ismail, kemudian milih Quraisy dari Kinana, kemudian Allah telah milih Bani Hashim dari suku Quraisy, kemudian Allah milihku dari kalangan Bani Hashim. Ini cerita tentang keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak-anak Bani Israel, baik di kalangan para Nabi, mereka bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada Ibrahim Khalilullah. Jadi sebenarnya orang-orang Arab ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka adalah sepupu, ibnu al-a'mam kepada Yahudi Bani Israel, kerana Israel dimaksudkan adalah merujuk kepada Yaqub bin Ishaq bin Ismail. Jadi pertemuan antara orang Arab dengan Bani Israel ini berlaku pada Ibrahim. Ibrahim punya beberapa orang anak pertamanya bernama Ismail, anak kedua baginda bernama Ishaq. Jadi Ishaq dengan Ismail ni adalah adik-beradik, tuan-tuan, bertemu dan Nabi Ibrahim di atas mereka. Nampak tak? Ya. Jadi daripada Ismail itu memang confirm Nabi SAW datang daripada Ismail AS, tapi nama-nama itu dipersisihkan oleh para ulama. Cuma yang menjadi ijma' mereka adalah nama daripada Adnan bawa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu dipersetujui, disepakati. Tapi atas daripada Adnan membawa kepada Ismail, nama-nama itu ada persisihan padanya, walaupun mereka memang mengkonfirmkan dari Adnan itu pergi kepada Ismail, cuma nama-nama itu ada persisihan. Maklumlah orang dahulu tidak ada sistem pembukuan nama-nama mereka, tuan-tuan, ya. Datuk nenek moyang kita pun pada zaman moden pun sebenarnya nama-nama mereka kadang-kadang berbeza-beza, orang panggil dengan berbagai-bagai gelaran. Baik, orang pun tak dapat nak bezakan di antara gelaran dengan nama sebenar. Dari kahar. Baik, semalam saya dah bacakan untuk tuan-tuan bahawa Nabi kita lahirkan pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal, sama ada pada 12 menurut pendapat kebanyakan para ulama seperti Imam Tabari, seperti dalam Sirah Ibn Hisham. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi lahir pada hari ke-8 bulan Rabiul Awal. Ada mengatakan pada hari ke-10, ada mengatakan pada malam yang ke-12, seperti yang telah kita bincangkan semalam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah lahir dalam bulan Ramadan. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang syadz, kata Al-Imam Ibn Kathir. Yang betulnya Nabi kita lahir dalam bulan Rabiul Awal tahun gajah, bukannya pada bulan Ramadan. Untuk tuan-tuan bahawa bulan-bulan ini telah ada pun sebelum daripada Nabi kita SAW, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini merupakan bulan-bulan yang telah ternyata disebutkan namanya daripada Nabi Ibrahim AS lagi. Baik, jadi seperti yang telah kita pelajari, ayah Nabi meninggal ketika baginda berada dalam kandungan ibunya. Ada yang pendapat ayahnya wafat beberapa bulan selepas kelahiran beliau. Ada lagi pendapat 1 tahun setelah kelahirannya. Tapi ada yang pendapat 2 tahun lepas kelahirannya. Tetapi pendapat yang pertama, iaitu bahawa ayahndanya wafat ketika baginda dalam kandungan ibunya, itulah pandangan yang paling masyhur, kata Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir merupakan seorang ahli hadis, ahli sejarah, ahli fiqh, ahli tafsir yang serba boleh. Karya ni saya petik daripada kitab beliau bertajuk Al-Bidayah wa Nihayah, tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi disusukan dalam kabilah Bani Sa'ad. Kita baca berkali-kali perkara ni pun tak mengapalah, tuan-tuan. Ibu susu yang menyusukan baginda namanya Halimatus Sa'diyah, seperti yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Baginda tinggal di situ dalam penyusuan Halimah lebih kurang 4 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada yang telah kita bincangkan. Kemudian baginda pun dikembalikan kepada ibunya. Kemudian ibunya membawa baginda ke kota Madinah untuk mengunjungi pakcik-pakcik baginda yang tinggal di sana. Ibunya pula, iaitu Aminah, meninggal dunia di tempat namanya Abwa dalam satu perjalanan pulang ke kota Mekah. Ketika itu usia baginda baru saja 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang pendapat bahawa baru berusia 4 tahun, tapi yang sahihnya iaitu Nabi SAW pada waktu itu berusia 6 tahun. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kita tahu bahawa Nabi telah meminta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur ibunya. Dan ketika Nabi berada di kubur ibunya, Nabi SAW telah pun menangis. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, terkenangkan ibu tu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini antara perkara-perkara yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan sebelum ini. Satu ketika Abu Talib kemudian mengajak Nabi pergi ke negara Syam.
kita semua tahu bahawa Abu Talib menjaga Nabi, kemudian beliau pun wafat, dia jaga pula oleh Abu Talib. Kemudian Nabi minta kepada Abu Talib untuk menyertai perjalanan pergi ke negara Syam. Pada waktu itu usia Nabi kita baru 12 tahun. Pakciknya membenarkan Nabi untuk pergi bersama dengan beliau, walaupun kebiasaannya pakcik itu tidak membenarkan anak-anak lelaki yang lain yang ramai. Pakciknya bernama Abu Talib punya ramai anak lelaki, tapi pakciknya tak pernah benarkan seorang pun anak lelaki untuk menurutinya. Tiba-tiba bila Nabi kita Muhammad SAW minta, dikasihaninya Muhammad dan dilihat pada Nabi ini sifat-sifat kebertanggungjawaban, maka Abu Talib membawa Nabi kita SAW pergi ke berniaga di negara Syam contohnya, tuan-tuan. Baik, Abu Talib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan itu melihat beberapa tanda kekuasaan Allah pada baginda. Perkara itu semakin meningkatkan motivasi Abu Talib untuk mengasuh dan menjaga baginda SAW, seperti disebut oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dengan semua perawinya siqah. Di antara tanda-tanda itu adalah kumpulan awan yang menaungi baginda, dahan-dahan pepohon yang menjadi miring untuk memayungi baginda, dan khabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Buhairah tentang kenabian Nabi SAW. Pendeta itu juga memberitahu pakciknya bahawa Rasulullah pulang, agar membawa Rasulullah pulang agar tidak dilihat oleh orang Yahudi yang pasti melakukan satu perbuatan buruk kepada Nabi kita SAW. Ini adalah riwayat yang masyhur, yang sahih, kata Al-Imam Ibn Katsir. Pada kesempatan kedua, baginda pergi ke negara Syam membawa harta-harta dagangan milik Khadijah binti Khuwailid bersama pelayan ataupun khadam lelakinya yang bernama Maisarah, dan dengan sistem qirat. Jadi Maisarah ni nama orang lelaki tahu, bukan nama orang perempuan. Maisarah nama orang lelaki. Yang silap faham kita bunyi ta marbuta kat hujung ni mesti perempuan, kita anggap begitu kan. Sebenarnya bukan begitu ya. Yang mulia Raja Azizah, Azizah tu nama perempuan lah. Tapi kalau Muawiyah, Talha, apa lagi, Maslama, Syu'bah, lagi Maisarah, ini bukan nama perempuan tau, ini nama lelaki. Tak semestinya berakhir dengan tak marbuta itu merujuk kepada perempuan. Jadi Maisarah ni teman Nabi SAW, beliau merupakan pekerja kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Maisarah melihat perkara-perkara luar biasa pada diri Nabi yang sangat menakjubkan. Setelah kembali dari Syam, Maisarah mengkabarkan apa yang telah disaksikan itu kepada majikannya Khadijah radhiyallahu anha. Wanita mulia itu sebaik saja mendengar penerangan dari pembantunya, maka dia merasa kagum yang amat sangat, dan dia telah minta untuk menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi SAW. Tak sepatutnya kita kata pergi cari timba lah, tuan-tuan. Kalau seseorang lelaki itu memang salih, muslih, maka tak ada masalah seorang perempuan meminangnya. Tapi bagi seorang perempuan, dijagalah kehormatan juga kemuliaan dirinya dan keluarga. Jangan over lah, tuan-tuan. Letaklah orang tengah yang diyakini, yang boleh menjadi pengantara untuk bercakap yang baik-baik ini. Dan mungkin dari sudut budaya pun tidaklah menjadi kesalahan untuk kita ikut, kerana biasanya orang lelaki yang minang orang perempuan. Dan kita tahu bila Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Rasulullah, maka dia telah mengutuskan kalangan saudara-saudaranya untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, seorang lelaki yang sangat mulia, telah minta kepada pakciknya Abu Talib untuk meminang Khadijah radhiyallahu anha. Baik, jadi Nabi mengahwini Khadijah pada waktu itu usia baginda 25 tahun. Allah melihara dan menjaga Nabi sejak kecil, membersihkan baginda daripada noda jahiliyah dan segala sifat aib. Allah telah menganugerahkan beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasilnya Rasulullah dikenali di dalam kaumnya sebagai nama Al-Amin, Muhammadul Amin, kerana menyaksikan kesucian, kejujuran dan amanahnya baginda. Bahkan tatkala kaum Quraisy membangunkan Kaabah, ketika Kaabah roboh, usia Nabi pada masa itu 35 tahun, mereka telah pun bersisih faham dan hampir-hampir menumpahkan darah tentang siapakah yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka pada ketika itu Nabi SAW telah pun menyelesaikan perkara tersebut, iaitu mencadangkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas selai serban, dan setiap kabilah memegang hujung penjuru serban-serban itu, dan ditinggikan ke tahap untuk diletakkan kembali Hajar Aswad, dan Nabi telah mengembalikan ke tempat asalnya. Pada masa mereka bersisih itu, masing-masing telah mencelup tangan ke dalam darah, bagi mengisyaratkan mereka sanggup berperang untuk menghalang siapa saja yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dengan alasan mereka yang lebih layak. Tiba-tiba timbullah satu idea, siapa yang mula-mula masuk ke kawasan Masjidil Haram pada waktu persisihan itu, maka dia akan jadi hakim. Mereka pun menanti dengan penuh kegugupan. Tiba-tiba munculnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, hadza Muhammadul Amin muqbil, ini dia Muhammad Rasulullah.
ketika itu Nabi belum lagi dilantik, tapi mereka mengenali akhlak Nabi yang mulia itu, sifatnya yang sangat sempurna, maka mereka telah pun memilihnya, menyetujui untuk menjadikannya sebagai hakim dalam perselisihan yang hampir-hampir menyebabkan orang Arab bertumpah darah itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya. Jadi ini antara latar belakang sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda telah membentangkan selai kain, meletakkan Hajar Aswad tengah-tengahnya. Baginda memerintahkan pemimpin kabilah untuk mengangkat hujung kain itu di setiap hujungnya, seginya, di sudut-sudutnya. Kemudian baginda pula yang membalikan batu itu ke tempat asalnya. Semua mereka redha dengan keputusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana nak bangunkan sifat hikmah pada anak-anak kita bila kita belajar kisah Nabi ni kan? Kena latih dia bercakap, tuan-tuan. Kena minta pandangan dia. Kena hargai idea dia yang bagus. Kalau idea itu bagus, kita bagi reward kepada dia, tuan-tuan. Allahu Akbar, Abu Auni, Zulkifli Mukhtar. Andai tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, tolong sokong kami di Zazan Travel. Kami masih lagi belum dapat travel ke Umrah. Tuan-tuan sabarlah bagi nak pergi dengan kami. Masih lagi menunggu sekarang ni. Tolong hubungi Zazan Travel untuk dapat tarikh. Bagi tuan, tolong sokong Zazan Travel, dapatkan Habatus Sauda Birkah yang kami produce dalam bentuk begini, mudah untuk dibawa ke sana kemari, sebagai menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Habatus Sauda ni mengandungi keberkatan padanya dan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Rasulullah. Rasulullah tidak berkata melainkan kebenaran belaka. Dapatkan Habatus Sauda dari Zazan Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan bagi tuan-tuan yang nakkan korma ajwa pun kami ada. Korma mekjul pun ada. Ni korma mekjul besar. Dari Palestin, Jordan, bumi Syam. Tengok dalamnya. Ya Allah, menggoda betul. Nak puasa sunat bulan Rabiul Awal ni, Isnin Khamis, dapatkan korma mekjul dari Zazan Travel. Hadiahkan untuk orang kita sayang. Kita boleh order, hantar kepada ibu bapa di kampung contohnya. Sementara kita belum sempat balik kampung, takut juga orang mengumpul ramai-ramai, tuan-tuan ni. Kalau kita terpaksa balik, ada perkara-perkara penting, jangan lupa doa yang telah kita pelajari dahulu. Apakah doa tersebut? Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Ni rumah tak ada air pula, kita pun paksalah order makanan dari luar. Contohnya yang masak makanan, yang ada perniagaan makanan, tolonglah amanah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dahulu daripada kitab Ar-Ruh, bahawasanya Ibn Abbas didatangi oleh sekumpulan orang yang cemas bahawa seorang daripada ahli mereka datang dari Baghdad itu meninggal dunia dalam ihram, tapi mereka nak mengkebumikannya. Mendapati setiap kali digali kubur untuk mengkebumikan, selepas disenegarakan jenazahnya itu, didapati kubur itu ada ular dalamnya. Gali yang berikutnya ada ular lagi, gali yang berikutnya ada ular lagi. Dah berapa lubang digali tetap ada ular, menanti mayat itu untuk dimasukkan. Akhirnya Abdullah bin Abbas berkata, kalau kamu gali satu permukaan bumi sekalipun lubang untuk mengumikannya, kamu akan dapati ada ular di situ. Rupanya sahabat mereka yang mati itu dalam hidupnya sering menipu orang. Ada makanan-makanan lebih daripada pelanggan-pelanggannya, diambil, dimasukkan dalam kuah balik semula. Tak jujur. Kita ni kalau buka restoran, nak hidangkan makanan untuk orang, jual dan sebagainya, nak bekalkan kepada orang, anggaplah macam kita nak makan. Barulah sayur tu kita basuh betul-betul, ikan tu kita basuh betul-betul, ya. Jangan ambil kesempatan pada orang, tuan-tuan. Ni musim tak ada air ni, masaklah walaupun sukar, walaupun kosnya tinggi, terpaksa beli air, belilah air untuk keselesaan dan juga tanggungjawab kita kepada pelanggan. Jangan main tangkap muat je, tuan-tuan. Ambil air bekas satu besar, kat situ celup ayam, kat situ celup daging, kat situ celup sayur, kat situ celup cili, semua celup sekaligus. Dengan tangan kotor pun celup juga kat situ, masak, kemudian hidang kepada orang, jual kat orang, dihantar oleh delivery dan sebagainya. Tuan-tuan ingat amanah tahu. Orang tu tadi mati tak ada kubur yang menggalinya, melainkan ada ular dan tu menunggu untuk membahamnya, belitnya. Jaga diri baik, tuan-tuan. Ni pesan sama-sama untuk kita mengingatkan. Baik. Jadi inilah yang kita pelajari tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Rasulullah SAW telah pun mencorakkan satu kehidupan yang sangat mulia untuk umat manusia, yang menjadi perhubungan di antara langit dan bumi. Dan insya-Allah malam esok saya nak sambung lagi cerita tentang Nabi kita. Biarlah sepanjang Rabiul Awal ni kita cerita tentang Nabi kita je, tuan-tuan. Kaitkan dengan ayat-ayat bagi memahami tanggungjawab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi marilah sama kita belajar satu doa yang penting.
iaitu doa bagaimana Rasulullah SAW anjurkan untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Apakah maksudnya tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus, dan aku mohon kepadamu kemuliaan menemani Rasulullah masuki syurga yang tinggi. Cuba baca sama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak henti-henti, dan mohon kepadamu wahai Tuhan supaya dapat menemani Rasulullah masuki syurga yang sangat tinggi. Ya. Baik Fauzia Ismail, Nuhanisa, doa ni boleh diperolehi dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang belum masuk, ayo jemput masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Di situ ada nota, ada doa. Terima kasih Umar Fatih ya. Terima kasih kepada Syarizan, terima kasih kepada Ju Ghazali, Ustaz Ghazali, Zawi Ghazali, ke Ustaz Syafiq Murad yang memuatkan doa-doa untuk panduan kita semua yang saya sampaikan. Baik jadi jangan lupa masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada segala nota dan doa yang kita pelajari. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni tentang Nabi kita SAW. Besok akan menyambung lagi tentang hak-hak Nabi yang kita kena penuhi pandangan kita dalam bulan Rabiul Awal ni. Biarlah setiap hari kita belajar sirah Nabi tuan-tuan, kerana baginda lah manusia yang akan beri kepada kita syafaat di akhirat nanti. Ya. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, jangan lupa dapatkan hamba saulah ya. Dan bagi anak-anak yang dekat rumah yang masih belum pergi ke sekolah, tolong dapatkan buku Kem Bersari Salat untuk muhasabah salat mereka, bagi memastikan salat mereka dilakukan, ditunaikan dengan cara yang betul. Kami prihatin untuk membantu tuan-tuan. Maklumlah salat merupakan perkara pertama yang akan dihitung di sisi Allah nanti. Ajarlah anak-anak untuk ambil berat buat salat dengan buku kami Kem Bersari Salat, yang bukan saja dipenuhi dengan gambar, latihan, latih tubi, checklist untuk kita sentiasa dapat membaiki solat kita. Dan tuan-tuan, kami di Telaga Biru bukan saja menerbitkan buku-buku agama, bahasa Arab dan pendidikan Islam, malahan kami juga turut menerbitkan buku geografi, sains, sejarah, maths, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Semudah tuan-tuan menziarahi www.telagabiru.com.my. Dapatkan kedai buku kami secara online di website, dan insya-Allah nanti kami akan kirimkan apa buku yang tuan-tuan berkenaan itu. InsyaAllah tuan-tuan. Terima kasih Yang Mulia Raja Aziza. Terima kasih Ustaz Farid Misbah. Terima kasih Ummu Fatih, Nazir Saleh. Terima kasih Barakallahu Fikum Kamrul Rizal. Tolong panjangkan video ni kepada teman yang lain Sebelum Hussein. Setakat ini saja dulu. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khatim amalikum. Aziz Taifur, saya tinggalkan tuan-tuan bahawa jagaan, kasih sayang, pemeliharaan oleh Allah yang Maha Berkuasa, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kerana dialah zat yang unggul, yang agung, yang sebaik-baik tempat untuk kita bernaung bawahnya. Kita bernaung padanya. Terima kasih Rohidin Kasim. Barakallahu fikum. Jangan lupa ziarah Telaga Biru di www.telagabiru.com.my. Ada berbagai buku Quran yang kami terbitkan, bagaimana tulis Jawi dengan elok, belajar Jawi dengan cepat, kaligrafi, khat dan sebagainya, dapatkan di situ. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamidi Hussein. Yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan, dipersilakan. Bang Rahim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.